Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Nabila Hafizah Zainal Arifin. Berita-berita utama malam ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik bersabda menekankan kurma kurnia pribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia terbukti dapat menyemai nilai kasih sayang dan perpaduan. Negara Brunei Darussalam perlu berubah dari pengguna kepada pemain aktif dalam sektor logistik. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik, Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah bersabda menekankan kurma kurnia pribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia bukan sahaja akan membawa kelainan dalam menyambut bulan Ramadan di negara ini, bahkan ianya terbukti dapat menyemai nilai kasih sayang dan perpaduan. Bersabda pada majlis pelancaran pengagihan kurma kurnia pribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia bersempena dengan bulan Ramadan 1447 Hijrah 2026 Masihi, Duli Yang Teramat Mulia menegaskan kurnia pribadi seumpama itu telah menjadi amalan di negara ini setiap kali menjelangnya bulan Ramadan. Majlis berlangsung pagi tadi di Dewan An-Nora Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, ahli-ahli Lembaga Pengarah Yayasan dan Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setia Usaha Tetap Kementerian Pembangunan selaku pemangku pengarah urusan yayasan. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datu Paduka Haji Suhaili bin Haji Metali Al-Hafiz. Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan dalam sembah alu-aluan menyentuh sokongan padu dan keterlibatan daripada pihak-pihak terlibat menunjukkan tren positif kesepakatan dan kesepaduan. Dan kesepaduan di dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan atau projek. Mudah-mudahan penghayatan dan pelaksanaan kaedah ini akan sentiasa berterusan dan menjadi sebagian amalan soleh yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ianya akan menambahkan lagi keberkatan dan rahmat kepada negara Brunei Darussalam yang tercinta. Pihak Yayasan Sabda Duli Yang Teramat Mulia akan giat mengatur langkah untuk mengagihkan buah-buah kurma kurnia ke bawah Duli Yang Maha Mulia sesempurnanya kepada seluruh lapisan rakyat dan penduduk yang beragama Islam di negara ini. Pada seluruh lapisan masyarakat dan penduduk yang beragama Islam di negara ini. Malah amalan bersedekah ini juga akan terus menjadi asas dalam menghidupkan bulan Ramadan sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai itu pula terdapat 100 biji. Dan Allah melipat gandakan ganjaran bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha luas kurnianya
lagi Maha mengetahui. Sesungguhnya setiap amalan sedekah yang dilakukan dengan penuh keikhlasan tidak akan disia-siakan, malah dijanjikan ganjaran pahala yang berlipat ganda sebagai rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang berbuat kebajikan dan kebaikan. Sehubungan itu, kurnia kurma peribadi Paduka Ahyanda ini bukan sahaja akan membawa kelainan dalam kita menyambut bulan Ramadan di negara ini, bahkan ianya terbukti dapat menyemai nilai kasih sayang dan perpaduan ke arah mengukuhkan jalinan ukhuwah serta kesejahteraan masyarakat di negara Brunei Darussalam. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengagihan buah kurma kurnia pribadi kepada wakil-wakil pasukan beruniform, orang awam, penjawat awam, sektor kerajaan, pekerja swasta dan persatuan-persatuan saudara baharu. 160.2 tan metrik buah kurma jenis Safawi akan diagihkan kepada rakyat dan penduduk beragama Islam dengan setiap seorang menerima satu kotak kecil mengandungi 300 gram. Unified National Networks, Royal Brunei Airlines dan baru bersatu darah Tutong. Doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Pegawan PN Khatib Datuk Paduka Haji Suhaili bin Haji Matali Al-Hafiz. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kementerian Hal Ehwal Agama petang tadi mengadakan majlis pengagihan kurma kurnia peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia kepada ketua-ketua jabatan, bahagian dan unit di bawah kementerian berkenaan. Pengagihannya disempurnakan oleh Pengeran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengeran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Pengurniaan kurma peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia merupakan salah satu amal jariah baginda yang dihasratkan dapat dinikmati sebagai juadah untuk berbuka puasa oleh semua golongan rakyat dan penduduk yang beragama Islam di negara ini pada bulan Ramadan. Kerjasama dalam pelbagai bidang dibincangkan semasa Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara menerima kunjungan hormat daripada Ketua-Ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam. Yang berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela Datuk Sri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib menerima kunjungan hormat daripada Tuan Yang Terutama Sun Nam Kok, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea, dan Tuan Yang Terutama Hiwan Kyo Song Som Sak, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Rakyat Lao. Kunjungan hormat diadakan pagi tadi di bangunan Dewan Majlis. Semasa kunjungan hormat bersama Tuan Yang Terutama Sun Nam Kok, ucapan tahniah dirakamkan atas keanggotaan Majlis Mesyuarat Negara dalam Interparliamentary Union IPU. Kedua-dua pihak juga bertukar pandangan mengenai hubungan dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Korea, termasuk di peringkat parlimen. Perbincangan juga termasuk kerjasama dalam bidang perdagangan, kebudayaan, pendidikan dan pelancongan. Turut disentuh isu-isu serantau dan global yang menjadi kepentingan bersama dengan penekanan terhadap peranan diplomasi dalam hubungan antara negara. Sementara itu, semasa kunjungan hormat bersama Tuan Yang Terutama Hiwan Kyo Sang Som Sak, perbincangan menyentuh hubungan baik yang telah terjalin lama antara negara Brunei Darussalam dan Republik Demokratik Rakyat Lao, khususnya dalam bidang perdagangan dan ekonomi.
Kedua-dua pihak juga bertukar pandangan mengenai hubungan di peringkat parlimen dan perluasan pertukaran kerjasama dalam bidang pendidikan dan latihan. Tuan Yang Terutama turut menyatakan hasrat bagi memperkukuhkan hubungan dan kerjasama antara kedua-dua negara. Juga hadir Datin Paduka Dr. Dayang Hajah Huraini binti Pihin Orang Kaya Setiajaya, Datu Paduka Awang Haji Hurairah, Jurutulis Majlis Mesyuarat Diraja, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis Mesyuarat Negara. Jepun komited untuk terus mempromosikan pertukaran rakyat yang penting kepada membina hubungan yang lebih kukuh bersama negara Brunei Darussalam. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Ahli-ahli Jawatan Kuasa Kerja Rancangan Kemajuan Negara JKKRKN mengadakan lawatan kerja ke tapak-tapak projek Rancangan Kemajuan Negara ke-12 RKN12 di daerah Brunei dan Muara. Rombongan diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua selaku pengerusi JKKRKN. Lawatan kerja bertujuan meninjau dengan lebih dekat perkembangan dan kemajuan projek negara di bawah RKN bagi memastikan ia berjalan dengan lancar dan sempurna. Lawatan bermula di tapak pembinaan Masjid Baharu RPN Kampung Rimba dan tapak projek bangunan skuadron Unmanned Aerial System yang telah siap dan projek pengangkutan udara C295MW di Pangkalan Tentera Udara di Raja Brunei Rimba. Lawatan kerja diakhiri ke bangunan Muzium Brunei dan bangunan pameran Kota Batu. Projek yang dalam pelaksanaan fasa 3 ini merupakan projek membaik pulih penaiktarafan infrastruktur dan pengisian pameran Muzium Brunei yang akan menjadi salah satu tarikan pelancong. Turut menyertai lawatan kerja Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juwanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan, dan Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Jepun terus komited menyokong kerjasama dalam pelbagai bidang tradisional dan sektor baharu termasuk industri hiliran, pertanian, perhutanan, perikanan, ICT dan perkhidmatan bagi kemajuan berterusan negara Brunei Darussalam. Perkara itu antara yang ditekankan oleh Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara Brunei Darussalam semasa majlis resepsi sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Maharaja Jepun ke-66. Acara diadakan semalam di sebuah hotel di Gadong. Tuan Yang Terutama Kikuta Yutaka dalam ucapannya juga menjelaskan hubungan antara kedua-dua negara turut berkembang dan negara Jepun berharap dan komited untuk terus mempromosikan pertukaran rakyat yang penting kepada membina hubungan yang lebih kukuh dan mendalam antara Jepun dan negara Brunei Darussalam. Mewakili kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Diamond Jubilee. Negara Brunei Darussalam meletakkan sasaran untuk mencapai 38,000 tan pergerakan kargo udara menjelang tahun 2030. Berucap pada Majlis Pembukaan Expo Perdagangan dan Logistik Pusat Kargo Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei BIACC 2026, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi menjelaskan pemain industri, pengusaha dan penggubal dasar perlu merebut peluang untuk membentuk kedudukan geografi menjadi aset, meningkatkan kesaling hubungan,
pengangkutan dan mengubah hab persinggahan serta gudang menjadi pemangkin bagi pekerjaan tempatan dan pemacu ekonomi negara. Negara Brunei Darussalam jelas Yang Berhormat Pengeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengeran Datuk Paduka Haji Mustafa memerlukan perubahan daripada pengguna kepada pemain aktif dalam sektor logistik dan menjadi arkitek perubahan. While we have long been beneficiaries of the global supply chain, our future should also lie in becoming a pivotal hub within it. By embedding ourselves in the heart of the logistics ecosystem, we aren't just receiving goods, but we would forge new paths for economic resilience, high-value employment, and sustainable growth. Sepanjang 2 hari penganjuran, Expo menampilkan siri dialog dan forum tematik merangkumi topik utama seperti kesaling hubungan logistik, e-dagang dan perdagangan digital, masa depan model insan logistik, logistik berteraskan kemampanan alam sekitar serta perspektif operasi merentasi rantaian bekalan. Bagi menghargai khidmat bakti Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai bagi sesi 2023 hingga 2025, semalam diadakan majlis penyampaian sijil penghargaan. Majlis juga diselajurkan dengan penyerahan surat lantikan Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid tersebut bagi sesi 2026 hingga 2028. Acara berlangsung di Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai, Daerah Temburong. Penyampaian sijil penghargaan serta surat lantikan disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid. Dengan pelantikan tersebut, peranan Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai sebagai pusat ibadah, dakwah dan kemasyarakatan diharap terus diperkasa dan memakmurkan masjid di peringkat kampung. Beberapa buah lagi keluarga kurang bernasib baik di daerah Tutong mendapat perhatian oleh warga Radio Televisyen Brunei RTB bagi projek jalinan kasih kali ke-18 di daerah berkenaan. 5 buah keluarga terpilih menerima sumbangan kewangan dan keperluan harian yang disasarkan kepada golongan asnaf, warga emas, orang kelainan upaya, golongan mu'alaf, anak yatim serta ibu tunggal. Projek diungkayahkan bersama beberapa syarikat penyumbang iaitu Makan Ceria Sendirian Berhad atau McDonald's Brunei, Hotel Radisson, TGT Sendirian Berhad, Bahagia Distributor Sendirian Berhad, syarikat-syarikat Satami Group serta Darul Trustee Remittance and Services. Penyampaian sumbangan disempurnakan oleh Awang Izul Azam bin Datu Seri Paduka Haji Muhammad Roslan, Pegawai Pentadbir Kanan Radio Televisyen Brunei. Sesi konsultasi bersama Persatuan-Persatuan Sukan Kebangsaan Negara Brunei Darussalam memudahkan Persatuan-Persatuan Sukan Kebangsaan untuk membuat perancangan dengan lebih baik dan teratur. Sesi dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan. Sebanyak 69 persatuan sukan kebangsaan di bawah pemantauan jabatan berkenaan menghadiri sesi konsultasi berkenaan. Sesi selama 4 hari diadakan sehingga Sabtu ini di Community Hub Stadium Negara Hasna Bolkiah, Berakas. Menumpukan kepada pertukaran informasi di antara persatuan-persatuan sukan dengan Jabatan Belia dan Sukan. So, tanikan melihat dan memperbetulkan urus-urus takbir sukan ini ke arah sukan yang cemerlang lah untuk Brunei Darussalam. Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran MABIMS, Kementerian Hal Ehwal Ugama menganjurkan musabakah menghafaz Al-Quran berserta pemahamannya peringkat akhir kebangsaan tahun 1447 Hijrah. Musabakah diadakan selama 2 hari bermula hari ini di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. 5 kategori dipertandingkan
melibatkan 25 peserta, 5 orang bagi setiap kategori. Pagi tadi 20 peserta bagi kategori A, B, C dan D memperdengarkan hafazan masing-masing. Peserta yang layak ke peringkat akhir merupakan mereka yang berjaya melepasi peringkat saringan dan peringkat separuh akhir musabakah diadakan sebelum ini. Majlis akan berakhir esok dengan pertandingan bagi kategori E. Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengendalikan bengkel mengenai program penjagaan kronik obesiti. Program selama 2 hari adalah yang pertama seumpamanya di peringkat global. Pelaksanaannya merupakan satu langkah penting dalam usaha memperkukuh keupayaan sistem kesihatan negara bagi menangani obesiti melalui pendekatan penjagaan kesihatan asas. Para peserta terdiri daripada pakar perubatan, jururawat dan profesional kesihatan bersekutu daripada jabatan-jabatan berkaitan di bawah Kementerian Kesihatan. Objektifnya untuk meningkatkan kapasiti profesional kesihatan, khususnya dalam melengkapkan profesional kesihatan barisan hadapan serta pegawai perubatan dengan pengetahuan dan kemahiran dalam pengurusan obesiti secara menyeluruh, bersepadu dan berterusan. Bengkel ini turut menekankan kepentingan pendekatan multidisiplin sebagai sebahagian daripada program penjagaan kronik jangka panjang. Sesi latihan difasilitasi oleh para pegawai dari Pejabat Wakil WHO bagi Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura, Pejabat Serantau WHO bagi Pasifik Barat serta Ibu Pejabat WHO di Geneva. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi memaklumkan pelaksanaan penetapan harga maksimum bermusim ke atas 7 barangan makanan terpilih pada sepanjang bulan Ramadan hingga minggu pertama Syawal 1447 Hijrah. Inisiatif tahunan tersebut adalah kerjasama antara JPES dan Jabatan Pertanian dan Agri Makanan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Sebagai tambahan kepada pelaksanaan kawalan harga secara sepanjang masa ke atas produk minyak masak, susu tepung formula, beras dan gula, kategori makanan terpilih yang akan dikawal harga secara bermusim ialah ayam bulat, telur ayam, mentega, margarin, minyak sapi, tepung, susu pekat, cair dan krim. Senarai penuh harga maksimum boleh diperoleh melalui laman sesawang JPES. Peniaga yang menjual melebihi harga maksimum akan diambil tindakan di bawah Akta Kawalan Harga termasuk denda sehingga $1,000 Brunei dan $20,000 Brunei atau 5 tahun penjara bagi kesalahan berulang. Orang ramai terutamanya nelayan adalah dilarang sama sekali daripada menangkap ikan atau mengutip kerang-kerangan di kawasan perairan yang terjejas dengan air kemerah-merahan. Jabatan Perikanan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menegaskan perkara tersebut selepas fenomena air kemerah-merahan masih dikesan di perairan negara dan kawasan yang terjejas termasuk kawasan perairan luar pesisir pantai. Jabatan Perikanan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dengan kerjasama Angkatan Bersama Angkatan Bersenjata di Raja Brunei telah melaksanakan pemantauan dari udara bagi keadaan air kemerah-merahan di perairan negara Brunei Darussalam. Setakat ini, fenomena air kemerah-merahan tidak dikesan di kawasan-kawasan persisiran pantai dan keadaan di kawasan tersebut adalah terkawal. Berdasarkan pemantauan berterusan, Jabatan Perikanan juga menyarankan penjual-penjual ikan untuk tidak menjual ikan-ikan kecil yang terjejas oleh air kemerah-merahan. Orang ramai juga diingatkan untuk membuang semua insang perut dan organ-organ dalaman ikan sebelum dimasak serta tidak memakan ikan-ikan kecil yang tidak dapat dibuang insang perut dan organ-organ dalaman dan kerang-kerangan dari kawasan yang terjejas atau yang tidak diketahui tempat asalnya.
Jabatan Perikanan melalui bahagian pelesenan dan penguatkuasaan juga sedang giat melaksanakan pemeriksaan ke tempat-tempat penurunan perahu, pasar-pasar dan tempat perniagaan yang lain bagi memastikan ikan-ikan kecil dan semua jenis kerang-kerangan yang terjejas oleh air kemerah-merahan tidak dijual. Jabatan Perikanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan juga akan terus memantau fenomena air kemerah-merahan bagi memastikan orang ramai sentiasa menerima maklumat yang tepat dan terkini. Sebarang kejadian perubahan warna air atau penemuan ikan mati dalam jumlah yang banyak di kawasan perairan dan pantai-pantai negara Brunei Darussalam, hubungi talian 277-0068 semasa waktu bekerja atau email inquiry@fisheries.gov.bn. Sebarang maklumat atau pertanyaan berkaitan juga boleh disalurkan secara terus kepada Jabatan Perikanan melalui laman web rasmi dan akaun media sosial jabatan berkenaan. Jabatan Kastam dan Eksais Diraja melalui bahagian penguatkuasaan undang-undang baru-baru ini menjalankan gerakan operasi bersepadu bersama Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan pasukan polis Diraja Brunei di kawasan Kampung Menunggul. Hasil operasi menemukan dan menahan barang kesalahan kastam iaitu 1,110 karton rokok, 108 botol dan 2 tin minuman keras serta 2 buah perahu berserta enjin yang dipercayai digunakan untuk menjalankan aktiviti penyeludupan. Kesemua barang dirampas dan dibawa ke Pejabat Penguatkuasaan Undang-Undang untuk siasatan lanjut. Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE akan menganjurkan Study at IBTE 2026 selama 3 hari di semua kampus IBTE pada 11, 12 dan 13 Februari bermula 8.30 pagi hingga 4 petang. Sementara hari Jumaat, kampus akan ditutup 11.15 pagi hingga 2.15 petang. Program merupakan salah satu inisiatif IBTE memberi pendedahan kepada pelajar lepasan peringkat O serta orang ramai mengenai peluang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional yang ditawarkan oleh IBTE. Bagi pengambilan sesi Julai 2026, 52 program pengajian ditawarkan. Orang ramai khususnya ibu bapa, guru-guru dan pelajar-pelajar dari maktab-maktab serta sekolah-sekolah menengah kerajaan dan swasta dialu-alukan untuk menghadiri Study at IBTE. College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB membukakan permohonan kemasukan bagi sesi akademik 2026-2027 sehingga 7 Mac 2026 secara dalam talian. Sebagai sebuah institusi perguruan agama yang unggul dalam melahirkan model insan holistik yang memenuhi keperluan negara, Kupu SB menawarkan program pengajian dari peringkat prasiswaza hingga ke peringkat paskasiswaza. Bagi keterangan lanjut mengenai permohonan kemasukan, bolehlah melayari laman sesawang kolej berkenaan. Kerja-kerja pembaikan paip di persimpangan lampu isyarat Jalan Gadong, Jalan Batu Bersurat akan dijalankan malam ini. Kawasan terlibat ialah keseluruhan kawasan Gadong dan sekitarnya. Kerja-kerja bermula 10 malam sehingga selesai. Kawasan terlibat berkemungkinan akan mengalami gangguan bekalan air rendah. Untuk permohonan pembekalan air tangki hubungi talian Darussalam 123.